pergi lebih detail tentang ibadah kurban. Dan saya keluar sekejap daripada kitab itu, ambil kitab lain supaya lebih jelas tentang ibadah kurban. Tidak lari daripada kitab asal kita, iaitu soal jawab ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil kitab daripada kitab Sabilul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Arsyad. Pengenalan kurban. Ini bab pada menyatakan udhiyah, yakni kurban, iaitu barang yang disembelih, ia daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing, kerana menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Bermula dalil yang mensabitkan kurban itu dahulu daripada ijma'. Firman Allah Ta'ala, "Fassalli li rabbika wanhar." Jadi daripada kata-kata ini keluar di sana ta'rif ataupun pengertian kurban. Kurban ialah haiwan yang disembelih. Udhiyah atau kurban adalah haiwan disembelih yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau atau kambing dengan tujuan menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi istilah kita bahasa Melayunya kurban asal daripada perkataan Arab qarba, dekat. Bukan maksudnya kurban jalan raya. Kurban ini daripada perkataan dekat. Kita lakukan ibadah ni untuk mendekatkan diri dengan Allah Jalla Jalla. Jadi dalam kita melakukan ibadah kurban, kalau mereka yang berada di Mekah biasanya membuat kurban ni di Mina, di Jabal Kurban. Dan kalau kita jemaah haji Malaysia buat kurban dibantu urus oleh tabung haji. Yang paling penting sebaiknya kita sebagai orang yang berkorban melihat haiwan yang dikorban. Memang haiwan ini dalam hadis sahih yang kita akan sentuh nanti, haiwan ini akan menjadi kenderaan kita di hari kiamat kelak. Jadi kalau nak jadi kenderaan, tentulah kita nak kenderaan yang cantik, yang hebat. Kita tak nak naik kancil, kita tak nak naik Asia, kita nak naik Merc, nak naik BMW, paling kurang Lamborghini. Jadi tentulah haiwan kurban kita ni haiwan kurban yang cantik, yang mahal, yang besar, yang gemuk. Jadi masalahnya bukan orang sini orang lain. Dia nak kurban yang murah-murah. Mahal masjid buat sampai 600.5. Dia nak ambil untung ke apa? Pergi pula ke Kamboja, ke India, ke Afrika. Pengalaman saya tuan-tuan menguruskan grup korban di Kamboja. Terang jujur saya katakan di sini, haiwan korban di Kamboja kuat-kuat, kecil, besar sikit daripada kambing bor je. Itu yang 200.5, 300.5 tu. Itukah kenderaan yang tuan-tuan nak naik nanti? Tentu tuan-tuan nak naik kenderaan yang hebat. Jadi jangan kita mengeluh dengan nilai harga yang mahal sampai 700, 800. Kita harapkan syurga, kita harapkan benda yang hebat, kita korban benda yang sikit, mana boleh dapat? Macam orang menyaga lah, nak untung banyak tapi modal sikit. Maka kata orang parit, more you give, more you get. Banyak bagi, banyak dah dapat. Kita menyaga modal kecil, mana dapat untung? So, menyaga kumpul pisang pergi jalan, modal RM50 sehari, nak untung RM5,000 sehari, mana mahunya? Nak dapat kenderaan yang hebat nanti mesti korbankan banyak. Jadi ibadah yang kita buat ini untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dan kita kena buat. Beza tuan-tuan, pengalaman saya pernah bagi khatib khutbah Aidil Adha di satu daerah di Indonesia. Daerah ini kawasan sejuk di Indonesia, di Sumatera Barat. Saya nyampaikan khutbah. Saya tengok rumah orang keliling tu buruk-buruk rumah. Malah ada rumah yang lantai tanah. Lantai tanah, dia 5 tahun dulu, 5 tahun lepas. Rumah lantai tanah. Tapi bila sampai ke masjid, haiwan korban punya dah banyak. Banyak. Saya ingat hampir 100 ekor. Banyak. Lembu-lembu besar-besar, kambing gagah-gagah, tegak, cantik.
Jadi yang kita kagumkan semangat korbannya luar biasa. Saya tanya, dari mana datang ni? Dari mana datangnya duit? Kami Ustaz kumpul duit untuk korban ni dari tahun lepas, dari Aidil Adha tahun lepas. Itu sebab boleh sampai tahun ini berkorban. Memang logik, sangat logik. 650 kata kita. Berapa ringgit saya nak cari? RM2 sehari. Itu pun lebih lagi. RM2 sehari. Boleh rukuk RM15 sehari, boleh pula. RM2 sehari kita tabungkan untuk korban tuan. Jadi kita kena berazam tahun ini kita mesti buat korban. Tiap-tiap tahun mesti masuk korban. Jangan nyasyik nama orang lain, nama kita bagi. Mungkin tahun pertama, tahun kedua kita ambil satu bahagian, tahun kedua ambil dua bahagian, tahun ketiga ambil sekor. Sekor tuan-tuan. Larat dia memakan, larat kita nak numpang kereta orang je. Naklah kita sendiri kita bawa. Baru kita dah seronok. Jadi umpamakan begitu. Kena budaya tu. Yang kita banggakan kita di masjid ni mungkin 15 ekor. Banyak bandayu 15 ekor. Bandingkan dengan rumah saya pun tak pernah sampai lagi korban bandayu ni. Sebab kerana sikit sangat. Patutnya di bandayu ni bukan 15 ekor, patut 150 ekor. Dan rumah banyak, rumah ramai. Tapi kesedaran untuk korban tidak ada. Sama juga di Mekah tuan-tuan. Bila orang dekat dengan ibadah ini, suasana di Jabal Korban, suasana di Ka'kiyah, satu lagi tempat korban yang namanya Ka'kiyah. Sekarang itu baru di Syarah ini. Orang berkorban ini memang luar biasa. Ada yang korban unta, ada yang korban kambing, macam-macam kategori. Unta A, unta B, unta C. Ada yang lembu, ada yang kambing. Kalau nak tengok haiwan ni gemuk tak gemuk, tengok punggung. Kalau orang kita tengok depan. Kalau kita tengok kambing atau lembu, tengok punggung. Masing-masing tengok punggung. Tengok punggung kobor lah, punggung unta. Mana yang gemuk? Di itu yang dibeli. Belum-belum untuk beli yang mahal. Unta sampai daripada 3,000 sampai 10,000 pun ada. Yang penting nakkan iraqatul dam fil haram, mengalirkan darah korban di tanah haram. Jadi belum-belum sangat luar biasa. Baik. Dari tentang ibadah korban ini, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakan ibadah solat kerana Tuhan, wanhar, dan berkorbanlah. Itu dalil. Baik. Sabda Nabi SAW, ma min amal ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan, yakni tiada jua dikerjakan oleh anak Adam daripada suatu amal pada hari raya yang terlebih digemari oleh Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih korban. Dan bahawasanya korban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku kakinya, dan bahawasanya darahnya jatuh ia daripada Allah pada suatu tempat kemuliaan dahulu daripada bahawa jatuh ia ke bumi. Maka sukakanlah diri kamu dengan korban. Riwayat Tirmizi dan Hakim. Jadi maksud daripada hadis ini, tiada satu pekerjaan yang disukai oleh Allah Ta'ala pada hari An-Nahr, pada hari korban, hari raya korban, melainkan menumpahkan darah, min iraqatid dam. Hari raya Idul Fitri lain. Hari Idul Adha, perkara yang paling menggembirakan adalah menumpahkan darah. Kenapa? Innaha la ta'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan kuku kakinya, dan bahawa darah korban itu jatuh daripada Allah pada suatu tempat kemuliaan sebelum ia jatuh ke bumi. Maka sukakanlah diri kamu dengan korban. Apa kata Nabi dalam hadis lain? Lima makna. Sesiapa yang mampu berkorban tidak mau berkorban, fala yuqribanna musallana.
Siapa mampu berkorban, tak nak berkorban, beralasan macam-macam tak nak berkorban, jangan haru dekat musuh aku ni. Jangan haru dekat masjid aku ni. Marah Nabi, kan? Faham itu marah lah tu. Tak puas hati tu. Macam kita dengan anak-anak. Anak-anak balik dari Kuala Lumpur, bawa cucu kita, bawa menantu kita, bawa balik kosong je, tak ada buat apa pun. Bawa badan, bawa perut je. Bawa buah tangan pun tak ada. Rumah, kalau balik rumah apa ni, tak ada buah tangan, jangan haru dekat rumah apa ni. Fahamnya apa? Marah lah tu. Nabi katalah di sini, sesiapa yang mampu berkorban, tidak mahu berkorban, jangan dekat surau apa ni. Apa rasa kita dengar hadis ni? Tentu rasa sedih, rasa kecewa. Jadi kita kena berazam tahun ini mesti ikut serta berkorban. Bagi yang belum pernah berkorban atau tidak mampu sangat duit untuk berkorban, korban yang 650 lebih mampu, korban seekor. Beli seekor, bukan kita nakkan dagingnya, bukan kita harapkan apa-apa daripada itu, melainkan takwa Allah. Kita harapkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, hasil daripada ibadah ini. Hukum korban kata umat Islam, hukum korban adalah sunat muakkad bagi orang yang pertama, orang merdeka. Merdeka, hamba telah dimerdekakan. Kemudian yang kedua, mukallaf. Mukallaf ni orang yang balik, orang yang berakal, orang yang sempurna anggota badan. Kemudian orang yang cerdik. Kemudian yang keempat, orang yang mampu melaksanakan. Pada saya, kita di Malaysia Universiti ni, di mana lot duduk pun, bahagian duduk pun semuanya mampu. Semua mampu. Sebab di rumah paling kurang tak ada kenderaan, sebiji motor atau 2 biji motor. Kalau kereta pula, menjalur-jalur kereta lah, 2-3 biji kereta. Semua kita mampu. Jadi sepatutnya bukan 15 ekor, bukan 150 ekor, 5,000 ekor. Patutnya tuan. Bilangan rumah yang dihuni di mana di sini berapa banyak? Banyak kan? Sepatutnya memang banyak. Kalau punya kesedaran untuk melaksanakan ibadah korban ini. Jadi semua kita mampu. Kalau dalam ibadah haji yang kita bahas itu, kata Imam Syafi'i dalam kitab tentang kewajiban haji, kalau bagi mereka ni ada 2 buah rumah, dia kata dia tak mampu buat ibadah haji kerana tak ada duit yang cukup, dia wajib jual rumah yang tidak dihuni itu, dia disewakan itu untuk laksanakan ibadah haji. Baru ni saya hari taklimat dengan tabung haji tentang pakej haji. Sekarang pakej haji tuan-tuan 56,000 dengan tabung haji 56,000 tuan. Pakej-pakej lain saya tengok yang paling murah 39,000. Mahal. Hotel jauh lah tu, 1 km, 2 km pakej. Dengan tabung haji 56,000. Mahal ni. Memang logik lah, sebab harga rumah kita pun dah mahal. Dulu beli 35,000 je, sebelah sana 35,000. Buat pertama 35,000, 25,000. Sekarang jual berapa? 90,000. Baru ni kawan saya jual belakang kedai Babil, 90,000. Memang layak lah. Sekarang ni ibadah haji nilainya macam tu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita ada 2 buah rumah, kita tak laksanakan ibadah haji kerana kita tak mampu, kita wajib jual buah rumah yang tak dihuni itu, yang disewakan itu, untuk laksanakan ibadah haji. Jadi tak ada alasan tuan-tuan, kita daftar hari ini, keluar nama kita tahun 2085, awal dah rekod pun naik nama katanya. Tak ada alasan, sebab kita di kalangan orang-orang yang mampu. Baik, hukum korban ke atas Rasulullah SAW. Hukum korban oleh Nabi SAW adalah wajib, dan itu adalah khusus baginya, kerana sabda Nabi SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku telah diperintahkan untuk berkorban, ia adalah sunat bagi kamu. Bagi Nabi wajib, kita sunat. Nabi SAW kutiba alayya, sabda Nabi SAW, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan ke atas berkorban dan tidak wajib ke atas kamu. Riwayat Darul Qutni.
Hukum korban ke atas umat Islam berkeluarga. Kita ni berkeluarga ni, apa hukum ni? Hukum korban adalah sunnah kifayah bagi orang yang mempunyai keluarga. Sunnah kifayah. Biasa kita dengar fardu kifayah lah, kena buat korban tak payah kan? Ini sunnah kifayah. Maksudnya apa dalam kita berkeluarga ni? Sunnah kifayah, kalau seorang buat daripada keluarga itu, yang lain juga mendapat pahala sunnah. Gugur, kalau lebih setelah kitab ini, gugur tuntutan kepada ahli keluarga yang lain kerana seorang dah buat dalam tahun itu, bukan 5 tahun lepas, tahun itu. Faham ni kita, minda kita ibadah korban macam ibadah haji sekali seumur hidup. Tak, bukan tuan-tuan, jangan salah faham. Ibadah korban ni tiap-tiap tahun buat korban. Jadi sunnah kifayah hukumnya, kalau seorang buat dalam keluarga itu, orang lain gugur tuntutannya untuk buat korban pada tahun itu, dan juga mendapat dikira mendapat ganjaran pada sunnah. Sunnah kifayah bagi yang berkeluarga. Namun jika tidak mempunyai keluarga, maka hukumnya sunnah ain, sunat bagi semua orang, setiap orang. Makruh tidak menunaikan korban jika mampu. Makruh meninggalkan korban kerana perbezaan pendapat ulama pada hukum wajibnya. Oleh itu, korban lebih afdal daripada sedekah sunat. Kalau ikutkan sirah arahan Allah Ta'ala dalam surah tadi, Fasalli bi rabbika wanhar, maka solatlah, ibadahlah pada Tuhanmu. Wanhar, wanhar ni fa'il amar, tuntutan. Tuntutan itu bukan yufidul wujub, bukan membawa kepada wajib. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dia adalah dikira sunnah, dan ibadah yang afdal dilakukan pada hari raya kurban. Jadi makruh kita tinggalkan. Kita mampu, kita tak buat. Kita nak orang hantar daging rumah kita, tak sampai daging rumah kita, kita gamuk, marah, haram sampai daging rumah awak. Dia memang berpuluh-puluh ekor korban. Dia datang hidup, nolong hidup, dia nak daging dia. Ni salah ni, kena ubah ni. Baik, hukumnya makruh kalau tinggalkan ibadah korban dalam keadaan memang kita mampu. Sunnah kifayah maksudnya gugur tuntutan, bukan semua mendapat pahala. Sunnah kifayah bermaksud gugur tuntutan korban ahli bait sekiranya salah seorang antara mereka melakukannya. Orang yang tidak melakukan korban tidak mendapat pahala. Sesiapa melakukan korban dengan seekor kambing, gugurlah tuntutan korban dan mendapat pahala bagi dirinya. Begitu juga gugur tuntutan korban terhadap ahli baitnya. Namun ahli baitnya tidak mendapat pahala melainkan jika diniatkan berkongsi pahala bersama ahli bait. Saya ulang balik ini. Sesiapa yang melakukan korban dengan seekor kambing, korban dengan kambing boleh, lembu boleh, kerbau boleh. Yang penting di dalam kategori al-an'am, kambing, kerbau, unta, kuda. Arnab boleh, arnab 4 kaki juga tak boleh. Dia bukan an'am, haiwan yang kategori itu. Jadi kalau dikorban seekor kambing, gugurlah tuntutan korban dan mendapat pahala bagi dirinya. Begitu juga gugur tuntutan korban kepada ahli bait, ahli keluarganya. Namun ahli baitnya tidak mendapat pahala melainkan jika diniatkan untuk semua ahli keluarganya. Diniatkan untuk semua ahli keluarganya juga mendapat pahala. Fuqaha menjelaskan bahawa sunat melakukan korban bagi setiap orang daripada ahli bait itu supaya tertolak pendapat bahawa ahli bait ialah orang yang tegah melakukan korban. Yang dimasukkan dengan ahli bait sini ialah orang yang diberi nafkah oleh seorang kerana Allah. Yang dimasukkan ahli bait itu adalah orang yang di bawah tanggungan dia, bawah nafkah dia, anak dia, isteri dia, kalau ada cucu dia di bawah tanggungan dia, itu adalah ahli baitnya, ahli keluarga dia. Korban menjadi wajib dengan sebab nazar dan juga ta'yin. Dia bernazar nak korban. Kita kadang-kadang buat nazar ni, pada saya lah peribadi, orang nazar ni orang berkut, dah dapat pun nak buat. Kalau tak dapat, alam buat. Anak masuk universiti so boleh kambing. Kalau masuk universiti, kalau tidak, tak payah. Wah ya. Dia orang berkut ni, dah dapat benda, dapat
bagi. Tak betul kaedah dia. Tapi boleh, harus bernazar. Dah dapat senang, dah dapat apa yang nak, yang diinginkan, baru dia nak laksanakan. Tidak wajib korban itu melainkan dengan yang pertama, orang yang bernazar. Orang yang nazar ni, kalau ikut hukum, dia tidak boleh makan daging korban itu. Daging korban itu tak boleh makan. Kalau menurut kita, kalau dia berniat nazar, termasuk juga dalam ahli nazar itu ahli baiknya pun tak boleh makan. Tapi hanya nazar diri sendiri, dia saja tak boleh makan. Tapi ahli baiknya, keluarganya boleh makan daripada hewan korban tersebut. Jadi yang senang, tak payahlah bernazar-nazar. Ada rezeki dan laksanakan ibadat korban. Kemudian ta'yin juga menjadi wajib. Maksudnya ta'yin sini adalah inilah korban, kita dah tentukan ini hewan ini untuk dilaksanakan korban. Jadi kena laksanakan korban dan dijadikan ia sebagai status wajib. Dengan lafaz seperti di atas, korban itu dihukumkan wajib kerana hilang pemilikannya dengan sebab nazar atau ta'yin. Maka wajib ke atasnya menyembelih kambing itu dan tidak boleh menguruskannya dengan menjual atau menggantinya dengan yang lain, walaupun dengan yang lebih baik daripadanya. Nazar jelas, dapat sesuatu dia nak menyembelih, nak korban. Kalau ta'yin, dia ada bela kambing, ada bela lembu, ada bela kerbau, dia dah tentukan ini kambing ini dia nak korban tahun ini. Dia tak boleh tukar dengan kambing lain, tak boleh tukar yang lebih daripada itu, sebab dia dah ta'yinkan, dah tentukan, dah tetapkan hewan tersebut sebagai hewan korban dan tak boleh digantikan dengan hewan yang lain. Seterusnya, wajib sedekahkan semua anggota hewan korban. Jadi kita kalau yang buat ibadah haji, berkorban di Mekah, hewan korban tu kita sedekahkan. Tapi sebenarnya memang bagus keputusan yang dibuat oleh Kementerian Haji. Haiwan kurban, haiwan dam hanya disembelih di tanah haram, tetapi haiwannya banyak dihantar ke negara-negara Islam yang lain. Sebab dah banyak sangat, mana makan. Memang selalunya berbuang, buang lagi. Ambil part yang sedap je. Mana yang sedap je? Yang tulang-tulang tu buang macam tu je dalam tong sampah di tempat. Sebab dah sangat banyak. Bayangkan jemaah haji Malaysia berapa orang? Berapa puluh ribu? Katalah 20 ribu. Tak ada seorang pun yang tak berkorban. Semua mesti korban lah. 20 ribu ekor. Itu Malaysia, Indonesia berapa ratus ribu, berapa juta orang, berapa juta haiwan korban. Siapa nak makan? Jadi penting disembelih di tanah haram dan dihantarkan, banyak dihantar ke negara-negara Afrika. Hewan kurban ni, orang yang duduk tanah haram pun paling kurang satu rumah dapat 2 ekor, 3 ekor kambing. Itu yang masing-masing rumah orang di Mekah ni ada freezer besar. Kena simpan kambing ni, dapat 2-3 ekor kambing. Jadi kita wajib sedekahkan. Malah dalam kitab kita, hewan korban ni sebaiknya dibahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk yang mempunyai korban, satu bahagian untuk fakir miskin, satu bahagian untuk mereka yang mampu. Itu daging korban. Jadi kita berhak juga dapat satu bahagian daripada itu. Kemudian fakir miskin ditamakan. Dah dapat semua fakir miskin, barulah yang ketiga adalah orang-orang yang mampu. Jadi orang yang ikut bertugas dalam berkorban, dalam ibadah itu, pelaksanaan itu, tak berhak mendapat daging sebagai imbalan titik peluh dia. Jadi satu kebijakan yang dibuat, dinaikkan harga hewan korban peserta korban, lebihan daripada belian itu kita jadikan upah orang yang melaksanakan atau menjalankan tugas penyembelihan, melapah dan sebagainya. Itu boleh. Daripada haiwan itu untuk jadikan upah tak boleh. Malah tak boleh dijual daging korban. Dah banyak sangat, jual lah sikit, makan daging pun tak lalu saja. Tak tahan
makan daging jual. Sekilo RM35. Kobor lah. Siapa tak nak? Di rumah ada 5 kilo. Kalilah RM35 kali 5. Tak boleh dijual. Malah tidak boleh jadikan upah. Mikanya beli, mika ambil kepala. Mika megang ekor tadi kan, mika ambil ekor. Tak boleh. Tak boleh jadikan sebagai dinilaikan sebagai upah. Kalau lebihan daripada belian tu, contohnya beli ada lebihan 500, 500 ini beli kopi gulanya, beli biskut mayatnya, orang tugas lah. Beli talinya, upah lorinya, kemudian upah orang yang menyembelih. Itu yang sebaiknya. Itu dibolehkan. Cuma saya sarankan sini sepanjang pengalaman saya buat korban di Paris, pondok pengajian Darul Mubarak, paling penting kita kena pergi tengok hewan korban ni, tuan-tuan. Kalau kita puasa kena pergi tengok. Jangan kita harapkan brokah je. Memang besar orang katanya. Pengalaman saya, bila kita datang, kita tengok ni tanda lain, sampah lain. Depan mata kita ada tanda. Ini ustaz, ditindik ni. Ini ada pendidik ni kan. Ini katanya. Bila sampai 1 ekor pun tak ada tindik. Ini masalah ni kan. 1 ekor pun tak ada tindik pada telinga kobor tu. Kita kena tengok besar ni macam mana. Kena ada orang pengalaman lah kan. Orang pengalaman pergi tengok. Kita beli sepakat dengan harga sampai yang kecil. Kita nak yang besar. Kalau saya tak apa kita naik harga sampai 750 tahun ini kan, untuk dapat yang besar, baru kita puas hati, kita seronok tengok. Seronok tengok daging yang banyak. Seronok tengok ramai orang boleh dapat daging. Sepatutnya begitu. Baik. Haiwan-haiwan korban tidak boleh dibuat korban melainkan haiwan ternakan sahaja, iaitu unta, lembu, kerbau atau kambing, termasuk biri-biri. Melakukan korban selain haiwan ternakan tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dalam kitab ini menyebut haiwan yang boleh dikorban adalah haiwan yang menjadi haiwan ternakan sahaja. Oleh haiwan dia tak dibolehkan atau tak menjadi sunnah mengorban haiwan dia, mesti haiwan ternakan. Jadi sekarang ni haiwan yang ada yang sifatnya ternakan semuanya ada tuan, walaupun macam liar. So pernah berlaku tuan. Dia kata awak dapat kobor liar ustaz kata. Ni saya nak jual kobor liar ustaz nak dapat korban. Mana ada silah kobor liar? Walaupun tengah pekan kobor tu berjalan, ada tuan dia. Bila tuan yang mengaku boleh nak korban, nak jual dia mengaku. Kalau kena langgar kobor tu tak ada seorang mengaku. Bila nak jual semua pakat mengaku. Ini kobor dia, ini kobor dia. Jadi tak ada silahnya kobor dia. Dan sekarang ni di Malaysia ni, negara kita ni, jadi sebaiknya sunnahnya haiwan tu adalah haiwan ternakan. Tahu mana dia makan rumputnya. Seperti juga tahu di mana tempat dia makan rumputnya, supaya jelas kita dan supaya selesa dan seronok kita melaksanakan ibadah korban. Itulah sikit sebanyak saya dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah pada kuliah maghrib hari Ahad kita akan sambung lagi tentang ibadah korban ini. Dan sikit sebanyak insyaAllah bagi semangat bagi kita untuk dapat ikut serta ibadah korban pada tahun ini. Mari kita sama-sama berniat supaya tahun ini kita dapat ikut korban. Mula kumpul duit, bukan lama lagi lah. Mula kita kumpul duit supaya dapat ikut serta yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Kalau mungkin tak di masjid ini atau di tempat-tempat yang lain, yang penting kita menumpahkan darah pada hari korban yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقل والمنظر في المال والأهل والولد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.